الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد، اللهم لك الحمد إليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى, nasihat keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapat pahala. Kalau kita tak beramal, selama itulah kita tak dapat rahmat Allah. Kalau nak mendapat rahmat Allah, maka beramallah. Dalam arti kata, kalau nak beroleh rahmat Allah, berusahalah berubah. Berusahalah berubah kalau nak rahmat. Sebab Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk berubah menjadi orang saleh. Diriwayatkan bahawa ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lama. Dia ibadat 70 tahun. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah mengutuskan kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, ada zaman dahulu, kaum Bani Israel, ada seorang hamba Allah, seorang laki-laki di kalangan Bani Israel, dia ibadat selama 70 tahun. Lalu Allah mengutuskan malaikat memberitahu kepadanya, engkau ibadat 70 tahun belum layak untuk engkau masuk syurga. Apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, laki-laki tadi, lalu ia berkata, laki-laki ini apabila malaikat kata kepada dia, engkau dah ibadat 70 tahun nama dia, engkau masih belum layak lagi masuk syurga. Apa kata laki-laki ini? Berkata ia, itu bukan urusan saya, dia kata. Maksudnya masuk syurga tak masuk syurga, saya tak tahu. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Urusan saya, kerja saya sebagai hamba, saya buat ibadat je, saya buat baik je. Allah nak bagi syurga atau tak, itu bukan hak saya, itu hak Allah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan sebagai seorang hamba Allah. Yang saya mesti buat ibadat. Saya mesti buat baik. Nanti habis ceritakan apa dia punya moral cerita. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakan. Lalu malaikat pun berkata kepada Allah, ya Allah, engkau yang maha mengetahui apa yang dikatakan oleh laki-laki ini. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadat akan Aku. Maksudnya, apabila seorang hamba Allah
dia beribadat, dia tidak berpaling daripada Allah. Maksudnya dia tak ada nak apa-apa. Kenapa buat ibadat? Sebab aku ni hamba Allah, aku kena buat baik. Sebab Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Allah bagi kita makan, bagi kita sihat. Bukan sebab kita usaha lebih. Ramai orang yang usaha lebih tapi Allah tak bagi. Ada yang Allah tahan. Jadi kita bersyukur. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Itu habis selalu pesan dengan kamu. Dalam apa-apa hal, ikhlaskan diri dan jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadat, antara adab yang perlu kita jaga adalah keikhlasan. Apa pun yang kita buat, kena ada keikhlasan. Ajar diri, didik diri kita supaya ikhlas. Kalau ikhlas, tak dapatlah lain-lain, tetap dapat. Sebab yang memiliki dunia ini adalah Allah. Yang memiliki segala perkara ini adalah orang yang Allah sayang. Allah akan bagi kepada dia kebaikan dan rahmah. Maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Lalu Allah balas dengan segala sifat kemurahannya, dengan sifat rahmannya. Allah selesaikan keperluan hidup hambanya yang berbuat dalam keadaan ikhlas. Betul Abi nak pesan satu perkara, buatlah amalan sehingga kamu rasa tak tahu. Macam mana tu? Macam mana tu? Buat amalan sehingga rasa tak tahu. Macam mana tu? Macam mana nak buat amalan rasa tak tahu? Iaitu kita berbuat suatu ibadat semata-mata kerana kasihkan Allah. Bukan kerana itu, kerana ini, kerana itu, kerana ini. Kenapa buat ni? Sebab kita nak rezeki kita luas. Kenapa ni? Kita nak macam ini. Sampai kita tak tahu, kata ulama. Maknanya orang yang beribadah semata-mata kerana Allah, aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Jika kita tidak berpaling daripada Allah, Allah tidak akan Allah tidak akan berpaling sekali-kali kepada hamba. Ini Allah sebut dalam surah Al-Kahfi kan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Buat amal saleh, tapi jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Mana jangan berpaling daripada Allah. Betul-betul lillahi ta'ala. Buat apa pun. Kamu belajar, kamu mengajar, kamu apa, kamu berkhidmah, kamu apa sekalipun, kamu ibadah, bermakna kamu buat kerana Allah. Kamu tak berpaling daripada Allah. Walaupun di sekeliling kita ni banyak benda-benda yang buat kita boleh berpaling. Dunia, orang, kadang-kadang kita buat sebab orang. Kalau orang ramai lain, orang sikit lain. Ada orang yang kita nak tunjukkan lain. Maknanya Allah ini amat mengetahui. Kalau kita buat selain daripada Allah, Allah tahu.
Sebab Allah amat membenci akan hamba-Nya yang menyekutukan Allah. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Ya, nampak? Bila kita buat semata-mata kerana Allah, Allah membalas dengan kemurahannya. Allah sentiasa memandang kepada hamba-Nya, dan Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Itu hebat amalan orang ikhlas. Bila kita ikhlas, kita belajar ikhlas, Allah akan selesaikan segala keperluan kita, yakni Allah membalas dengan sifat kemurahannya. Apa yang kita perlukan, Allah cukupkan. Kedua, Allah sentiasa memandang kepada hamba-Nya. Maknanya setiap doanya dikabulkan, setiap perkaranya diselesaikan, tapi ikhlas. Ketiga, Allah ampunkan segala dosa-dosa. Tapi kalau nak juga amalan yang tidak ikhlas, maka tidak akan memperolehi apa yang telah dikurniakan oleh Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzan. Artinya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamanna wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghni. Siapa yang menyangka bahawa tetap usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Siapa yang menyangka dengan tiada kesungguhan. Dalam kitab Rumi dia sebut apa situ? Ismail main tak ada. Siapa dia pakai kitab Rumi? Ada tak? Ada tak? Siapa yang ada pakai kitab Rumi? Kalau ikut kat sini awal menawal. Kalau ikut kat sini, kalau ikut matan dia, man zanna annahu bidunil jahdi, maknanya siapa-siapa yang menyangka bahawasanya dengan tiada beramal, kan? Jadi siapa-siapa yang menyangka bahawa dengan tiada, sebab kat sini tulis tanun fa, tenapi kot. Sebab kalau ikut kat sini tulisan ni tulisan Jawi Baru. Baik. Habib bagi arti ikut matan. Man zanna annahu bidunil jahdi, dan barang siapa yang menyangka, siapa-siapa yang menyangka bidunil jahdi, dengan tiada beramal, tiada bersungguh-sungguh beramal, yasilu fahuwa mutamanni, ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Siapa yang tak beramal tapi dia sangka dia ahli syurga, ini bahaya. Apa nak faham? Dia rasa dia baik, beramal tak ada, apa pun tak ada, tapi dia dah sangka dia ahli syurga. Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah. Ni jaga pula. Wa man zanna annahu bibadhil jahdi yasilu fahuwa mustaghni. Siapa yang menyangka dia banyak beramal, dia boleh masuk syurga, dengan dia tidak berharap akan rahmah Allah, maka orang ni seolah-olah telah merasakan dia lebih kaya daripada Allah.
Jadi dua perkara ni kena jaga. Satu, jangan sangka kita ahli syurga jika mana kita meninggalkan amal soleh. Kedua, jangan menyangka kita dah banyak buat amal soleh, langsung kita rasa kita dah ahli syurga sehingga kita terlupa akan rahmat Allah. Anak siapa tu? Anak siapa tu? Takut nanti jatuh ke apa ke. Cuba tengok-tengokkan sikit, takut dia jatuh. Nanti dia main tu takut dia jatuh. Habis takut jatuh je, bukan apa. Takut dia main tingkap apa semua, takut dia jatuh. Bukan pasal tingkap pecah boleh ganti. Kalau dah kaki patah tak boleh ganti. Baik. Maka jaga-jaga pada ketika, kenapa Sayyidina Ali sebut macam ni? Orang yang tak ada amalan tapi dia sangka dia ni ahli syurga, maka orang ni angan-angan. Orang yang dah banyak amalan kemudian dia merasa dia boleh masuk syurga dengan amalannya tanpa dengan rahmat Allah, seolah-olah ia telah menolak akan rahmat Allah. Dia rasa lebih kaya dengan rahmat Allah dengan amal yang dia buat. Kita ni, jika tak ada rahmat Allah, maka hidup kita dalam kebinasaan. Kita nak masuk syurga, kita amal banyak, tapi kita yakin dah kita masuk syurga. Tak mampu nak beli syurga dengan amal yang banyak. Sebab apa? Sebab kita nak bayar, nak menandingi kurnia Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak mampu. Pernah satu kisah seorang ahli abid yang telah beribadah 70 tahun ke 100 tahun ke, habis lupalah kisah tu. Jadi dia nak masuk syurga dengan amal ibadah ini. Lalu Allah memerintahkan malaikat supaya timbang amal ibadatnya dengan nikmat mata sebelah. Lalu berat lagi nikmat mata sebelah. Menangis ahli abid, sebab dia menyangkakan bahawa ibadatnya yang puluhan tahun itu mampu untuk masuk syurga Allah. Tak mampu. Buatlah baik sebanyak mungkin, tapi jangan bergantung kepada amalan tersebut sehingga kita menidakkan akan rahmat Allah. Kita habis selalu pesan dengan kamu, belajarlah beramal kerana kasih. Buat amal kerana kasih. Kenapa kita sembahyang duha? Sebab aku sayang Allah. Kenapa kau sayang Allah? Allah bagi aku rezeki yang tak mampu aku nak balas. Kenapa kita baca Quran? Sebab aku sayang Allah. Kenapa aku mampu baca Quran ini dengan kasih sayang Allah? Sebab berapa ramai lagi orang yang tak mampu untuk membaca Al-Quran. Dan Allah kurniakan kepada kita mampu baca Quran. Berapa ramai orang yang tak mampu baca Quran, tak boleh baca Quran. Ada kita boleh baca Quran, maka kita letakkan, ya Allah, aku sayang kau sebab engkau telah kurniakan kasih sayangmu kepadaku dengan aku boleh baca Quran. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Ya tak? Dulu kita tak boleh baca Quran. Bila dah boleh baca Quran, kita rasa sombong. Kita rasa sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan macam tu dengan Allah. Ya. Dan berkata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, mencari syurga tanpa habis dapat dah awal.
Dapat dah. Tanpa. Ya. Ni Jawi baru ke Jawi lama? Habis pun. Jawi baru kot. Kalau Jawi dulu ta nun fa alif kan. Ni baru kan. Mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Ya. Ni kalam Hasan Basri, seorang aulia. Orang yang menuntut syurga tapi tak nak buat baik, satu dosa daripada segala dosa. Kat mana dosa? Dekat sombong. Dia rasa dia boleh masuk syurga tanpa dia berbuat amal saleh. Maka Hasan Basri kata dosa daripada segala dosa. Kat mana dosanya? Dosanya tersembunyi dekat dosa sombong. Alah, aku tak payah buat baik, tak apa. Nanti masuk syurga. Pernah tak dengar kalam tu? Pernah tak dengar perkataan? Rupanya kalam itu kalam kesombongan. Walhal Nabi dah sebut dalam hadis, tidak akan sekali-kali seseorang itu masuk ke dalam syurga jika mana dalam hatinya ada sebesar zarrah. Zarrah ni besar mana? Pasir pecah 1000. Ni halus dia. Di dalam hatinya adanya kesombongan dan riak. Ya. Kita kadang-kadang kita tak perasan kita sombong, kita ada ilmu kita sombong. Dan kita terlupa ada orang lebih halim pada kita. Kita ada harta, kita sombong, dan kita terlupa ada orang lebih ada harta daripada kita. Sebab itu alangkah bodohnya kalam hukama, alangkah bodohnya orang yang berada dalam kesombongan. Dan beliau berkata lagi, Allahu tanda faham hakikat ilmu itu. Orang yang dikurniakan faham, ini kalam Hasan Basri. Orang yang dikurniakan faham, tanda faham hakikat ilmu. Tanda faham akan hakikat ilmu, sebenar-benar ilmu, pati ilmu, isi ilmu, ialah meninggalkan, memperhatikan pahala sesuatu amalan, bukan meninggalkan amalan. Orang yang dikurniakan faham pada hakikat ilmu, orang yang meninggalkan akan memerhatikan pahala sesuatu amalan, bukan tinggalkan amalan. Apa dia? Orang yang mengaji dan Allah bagi dia faham, lalu dia berbuat semata-mata kerana Allah, bukan meninggalkan berbuat amal saleh. Sebab itu Abi beritahu kamu, dan beritahu kamu, siapa nak bagi sikit-sikit untuk bagi orang makan, walaupun RM10, RM20, selalu kita akan tanya, apa aku dapat? Yang ni dinamakan tipu daya. Kerana apa? Kerana kita terlupa tentang rahmat Allah. Rahmat Allah luas, tak boleh ukur rahmat Allah. Dan Allah tidak melihat sikit atau banyak. Yang Allah nak tengok, kamu buat ini, boleh tak kamu berbuat kebaikan itu kerana Allah? Kamu sayang tak akan agama Allahu? Kita sayang tak Allah? Kita sayang tak Nabi Muhammad? Kerana yang mengkurniakan apa yang ada pada kita adalah daripada Allah. Itu habis selalu sebut. Apa ayat tu? Tijaratun lan tabura, kan?
Perniagaan yang tidak pernah ada rugi adalah perniagaan kita dengan Allah. Buat baik terus, buat baik terus. Selalu kita tanya, aku buat baik apa dapat? Aku semayang tarawih ni apa dapat? Tak payah tengok apa dapat. Tak payah nak tengok. Cukuplah kalau kita mendapat rahmat Allah. Tak ada angka, tak ada nak boleh kita ukur tentang rahmat Allah. Allahu, begitu luasnya rahmat Allah. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bijak, orang berakal, orang pandai ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Dia sentiasa hisap diri dia. Yang ni salah ni, yang ni tak betul, lalu dia lawan nafsu dia. Dia ikhtilaf dengan nafsu dia. Sebab itu Abi sangat nak pesan dengan kamu, mudah-mudahan selepas daripada malam ini kamu berusaha, dan Nabi juga berusaha untuk kita memohon dan mendapatkan rahmat Allah. Tak kisahlah di mana pun, kerana setiap kebaikan yang kamu buat, maka di situ ada rahmat. Setiap kebaikan yang kamu buat, Allah, di situ ada rahmat. Kalau pelajar-pelajar, kamu tengok ada sampah, kamu ambil, di situ ada rahmat. Rahmat ini jadi apa kat kita? Kalau kita sebagai ahli ilmi, maka rahmatnya Allah kurniakan ilmu, dan Allah kurniakan sifat ilmu. Ini kata rahmat. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya. Ikut dia. Nafsunya nak lawan Allah, ikut. Nafsunya buat perkara yang tidak diredai oleh Allah, dia ikut. Walaupun Allah tak benarkan, dia lawan, dia ikut, dia kata macam-macam. Lepas itu kadang-kadang kita perlu hati-hati. Sebenarnya bukan kita lawan orang, tetapi kita melawan Allah. Sebab yang perintah tu Allah. Allah suruh buat baik tak? Suruh. Allah suruh jujur tak? Suruh. Allah suruh tolong menolong pada kebaikan tak? Suruh. Allah suruh tawaduk tak? Suruh. Tapi kita lawan. Yang kita lawan ini bukan guru kita, bukan ayah kita, bukan bapa kita, ibu kita, abang kita, tetapi yang kita lawan adalah Allah. Kita lawan Allah hakikat. Jadi macam mana kita nak berkat jika kita sendiri lawan Allah? Allahu, ni yang katakan tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Itu guru Abi dulu, dia didik Abi mudah. Ini Abi saja kongsi. Nanti Abi nak baca nasihat yang kelima. Abi saja kongsi. Kami dulu ada 3 orang. Ketiga orang ini, Abi dan dua sahabat Abi, 2 orang lagi. Kami disuruh beli bawang kecil, setiap seorang 1 kilo. Menjadi takdir.
kami diperintahkan beli bawang 1 kilo setiap seorang di kedai yang berasingan. Tetapi hari itu jadi takdir, perkara yang berlaku. Abi beli satu kedai cukup-cukup 1 kilo. Tapi seorang kawan Abi ni kebetulan kedai itu tak cukup bawang 1 kilo. Dia beli lebih kurang dalam 700 gram. Dan seorang lagi dia beli lebih 2 kilo. Sebab selepas pada tu Abi tanya kenapa beli 2 kilo. Sebab dia nak sedekah lebih. Tak kala kami balik, ketiga-tiga bawang ini kami letak depan. Lalu bawang yang 700 gram dan bawang yang 2 kilo ni, guru kami ni dia buang dalam tong sampah. Yang dia terima bawang yang sekilonya, Abi punya. Jadi selesai, macam-macam lah cerita. Kata apalah, kata mubazir dan sebagainya. Maka satu masa guru kami ni panggil lah 2 orang lagi. Aku dengar bermacam-macam perkataan daripada mulut kalian. Bermacam-macam. Mubazir, bazir itu kawan syaitan. Salah sikit je kata. Ketika itu dia jelaskan. Dia kata apa? Ketika dia kata, aku memerintahkan untuk kalian membeli 1 kilo bawang, tetapi kalian mengingkarinya tanpa kalian sedar. Dia kata. Lalu aku buang bawang. Pada ketika itu dia kata, hukum syaraknya memang mubazir. Tetapi kalian akan mengingati saat aku membuang bawang ini seumur hidup kalian. Kita akan ingat yang guru kita pernah buang bawang ni seumur hidup. Yang aku pandang bukan bawang itu, tetapi yang aku pandang adalah ketaatanmu itu atas perintah yang telah diberikan kepadamu. Jika aku ini manusia yang sama dengan kamu, kamu engkarkan, apatah lagi perintah antara kamu dengan pemilik diri ini, iaitu Allah. Jika aku perintahkan atas engkau pun kau engkar, apatah lagi perintah daripada pemilik diri ini, iaitu Allah. Sebab itu ada seorang ulama dia pesan dengan murid dia, jika aku yang nampak ini kamu engkarkan, apatah lagi zat yang kamu tidak nampak. Ini orang dulu ajar. Jika yang nampak ni pun kita engkar, apatah lagi zat yang ghaib. Baik. Dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Nasihat yang kelima. Abi baca lagi satu nasihat, sikit lagi. Ikhlaskan niatmu. Ni pun pendek ya. Wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan mutalaah kitab? Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Betul, penuntut ilmu sebenarnya dia kena banyak ulang kaji. Kata Abi pesan dengan anak-anak Abi kan. Abi kata Abi ngaji dulu, dengan korang mengaji tak sama caranya.
Sebab cara kesungguhan tu tak sama. Abi dulu, kalau guru Abi kata dia akan masuk 8 sampai 10, Abi 7.30 dah ada. Sehingga kalau dia tak datang, Abi tak akan keluar. Sehinggalah sampai tepat masa yang dia tu betul tak datang, Abi tak akan keluar. Sebab kita tahu, sebab Abi tahu dulu, bukan dulu, sampai sekarang Abi bodoh. Dulu bodoh, sekarang pun bodoh. Ada orang bodoh ni, dia memang mengharapkan barakah. Orang pandai tak payah. Orang pandai sebab dia dah ada ilmu. Dia tak dapat berkat ilmu pun tak apa. Sebab itu dia tak payah jaga adab, dia tak payah jaga akhlak, dia tak payah jaga semua benda dalam ilmu, tak payah, tak apa, sebab dia orang pandai. Orang bodoh macam Abi ni, dia kena jaga. Dia kena jaga sebab dia tahu dia bodoh. Sebab Abi sedar yang Abi ni bodoh. Tapi kalau orang pandai, dia tak payah jaga. Tak payah jaga, tak apa, sebab dia dah pandai. Sebab dia rasa dia dah pandai. Walhal perjalanan ilmu itu adalah perjalanan yang mendahului akan adab. Belajar macam mana, jika kita tak mendahului akan adab, maka ilmu ni tak berkat. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorongkan engkau berbuat demikian. Kalau kita niat betul, Allah akan mudahkan urusan perjalanan ilmu. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata benda dan mencapai kedudukan yang tinggi, serta berbangga dengan kebolehanmu di hadapan kawan-kawan? Kita belajar nak apa? Kamu daripada asrama naik atas ni jauh tak? Jauh tak? Tak jauh kan? Tak jauh. Abi dulu kamu tahu, Abi daripada rumah pergi rumah guru Abi, lebih kurang pergi balik 15 kilo. Jalan kaki, bukan naik motor, bukan naik kereta. Pagi lepas subuh, Abi kena belajar. Masa tu guru Abi antara yang Tuanku Wan ni, dia yang mengajar kitab Nahu dan Saraf di Makkah dulu. Dia duduk di Ma'la. Daripada rumah Abi Jabal Ajyad, nak pergi ke Ma'la, turun bukit, naik bukit tu dalam 15 km, 15 kilo, 10 ada kot. Sebab turun bukit tu dah berapa kilo dah. Nak pergi sampai masjid, sampai Ma'la lagi. Pergi balik 15 kilo jalan kaki setiap pagi. Kami tak mengeluh pun. Sambil-sambil kami balik, pergi dan balik, habis wirid-wirid yang guru kami bagi. Dan tak ada niat apa pun. Belajar tu tak ada niat apa. Memang niat supaya Allah redha dan beroleh rahmat Allah. Abi kata, Abi mengaji dan kamu mengaji tak sama. Jikalau ini niatmu, maka engkau rugi seruginya. Kalau kita niat belajar kerana dunia, rugi. Tetapi jika niatmu di dalam usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlakmu. Kalau kita mengaji sebab kita nak menghidupkan akan syariat yang dibawa oleh Nabi, supaya agama aku jadi kuat, akhlak aku jadi baik, serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, supaya aku boleh lawan nafsumu, jadi orang baik, daripada mazmumah kepada mahmudah. Maka untunglah engkau, Allah 1000 untung. Sesungguh benar seseorang ahli syair yang berkata, syahrul uyun li ghairi wajhika dha'i' wa buka'uhunna li ghairi fakadika batil. Artinya,
berjaga malam kamu bukan kerana zatmu adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Wallahu alam. Takat ni nanti kalau habis kupas air ni kan panjang lagi pula. Sampai situ je. InsyaAllah malam esok kita sambung nasihat yang ke-6. Jadi insyaAllah sampai sini aja malam ni. Apa yang Abi dapat daripada nasihat-nasihat ni, betulkan amalan, betulkan niat, buat kerana kasih dan menuntut rahmat Allah. Buat insya-Allah yang selebihnya, selainnya daripada itu diselesaikan oleh Allah. Insya-Allah setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tutuplah segala aib-aib kami di dunia dan di akhirat dengan keelokan. Ya Allah, tutuplah segala kejahilan kami dan bodoh kami dengan ilmu. Ya Allah, tutuplah segala kehinaan kami dengan kemuliaan. Ya Allah, jadilah kami hamba yang mengasihi akan orang-orang di sekeliling kami, dan orang-orang di sekeliling kami mengasihi kami kerana-Mu dan kerana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatkan hidup kami, berkatkanlah umur kami, sihatkan tubuh badan kami ya Allah, di dalam kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.